Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Okey, saya nak hari ni ialah saya nak habiskan topik magnet, topik yang terakhir dalam bahagian terakhir dalam topik yang terakhir dalam sains ni. Jadi selepas ni kita akan tumpukan kepada segala penilaian yang belum kita buat lagi lah. Okey. Terus sekarang ni terus ke muka surat. Kita berhenti hari tu dekat 4.2.3. Ada Krishna. Okey, off mic . Kita berhenti pada topik 4.2.3, magnetic field around the solenoid. Okey, yang awak dengar dalam rakaman YouTube tu. Dekat situ, live YouTube, berhenti kat situ. Dan hari ni kita sambung kepada muka surat 81 dalam buku. Okey, muka surat 81 iaitu magnetic force. Okey, sekarang rujuk muka surat 81 magnetic force 4.3. Okey, kejap. Saya buka apa? Stop. Okey, kita berhenti di sini hari tu. So, saya sambung pada 4.3 iaitu magnetic force. So, bahagian ni tidak ada calculation. Tak ada calculation. Cuma dalam kelawatan gambar ni, video ni dia gambar tu berwarna lah, berbanding dalam buku tu kita tak nampak colour dia. Kita tengok pada magnetic force ataupun daya magnet. Daya magnet lah. Sekejap saya nak kena pakai pelukis sekejap. Okey, baca. A current carrying wire or coil can exert a force on the permanent magnet. So, masih bercerita pasal magnet lagi. Sekejap ya. Okey. Sebentar. Okey, tengok pada sekarang ni ada magnetic force ataupun daya magnetik. Saya tengok magnetik . Okey, current carrying wire or coil can exert a force on permanent magnet. Adanya arus yang mengalir pada satu wire ataupun pada coil ataupun pada gelung ni akan menghasilkan, akan menerbitkan, akan apply, akan supply semua ni satu daya. Okey, pada magnet kekal. Okey, sekarang ni ada dua magnet kekal. Okey, kita tengoklah mana mana. Dengan kita letakkan satu wire yang boleh mengalirkan arus. Secara arus dan ada wire mengalirkan arus dan dia akan menghasilkan satu daya pada kawasan tersebut. Dia akan menghasilkan satu daya pada kawasan tersebut. Okey. The wire could also exert a force. Dan wire juga akan menerbitkan satu daya juga on another nearby current carrying wire or coil. Maknanya setiap wire ataupun kabel yang ada aliran arus di dalamnya dan benda ni katakan berlaku di antara magnet kekal akan menghasilkan satu daya. Panggil daya magnet lah. Okey. Dan daya yang dihasilkan ini juga akan mempengaruhi kawasan lain yang kabel-kabel lain yang membawa wire yang membawa arus elektrik juga. Okey, tu dia cakap
can exert a force on another nearby current carrying wire or coil yang lain. Okay, if the current carrying wire is placed in magnetic field, sekiranya wire yang membawa, kabel yang membawa arus itu diletakkan in magnetic field. Okay, maknanya magnetic field mana kawasan yang berdekatan dengan magnet, di mana magnet yang kita belajar sekarang ni akan menghasilkan satu medan. Okay, ingat lagi tak? Menghasilkan medan yang mana dalam kawasan tu dapat kalau kita taburkan sebuah besi, dia akan menunjukkan satu corak. Corak tu adalah medan yang kita nampak lah bila kita lakukan eksperimen ni. Tapi kalau tak letak apa-apa, kita tak nampak medan tu. Okay. So, kita akan kata pada medan magnet whose line of force are the right angle to the wire. Maknanya garisan daya tersebut bersudut tegak dengan wire tersebut. Then it will experience a force a right angle, okay. Dan daya yang terhasil itu juga bersudut tegak dengan current, arah arus dan juga magnetic field. Okey, yang ni kalau nak tahu kita tengok gambar aja di bawah pun nampak macam mana ketika bersudut tegak dan sebagainya. Jadi untuk daya magnet ni kita akan menggunakan, kalau macam nak ingat hari tu kita gunakan hukum tangan right hand grip kan. Okey, maknanya arah arus dan juga arah magnetik itu. Tapi kalau untuk magnetic force kita gunakan hukum satu lagi dipanggil Fleming left hand rule. Maknanya hukum tangan kiri Fleming. Okey, jadi itu istilah dia. Yang kita gunakan untuk menentukan arah daya tersebut, okay, on a current carrying conductor. Okay, di manakah arah daya tersebut? Melalui satu kabel wire tersebut. Okay, di dalam medan magnet. Okay, tengok bawahan gambar rajah ni boleh nampak jelas lah. Sekarang ni kita letakkan dua magnet yang mempunyai kutub yang berbeza. Tadi kutub yang sama kutub yang berbeza, iaitu kutub utara dan juga selatan. Okey. Dan kita tahu bahawa pergerakan medan ni daripada utara ke selatan. Pergerakan kan, kalau awak tengok hari tu yang bar magnet utara dengan selatan ni, okey, nampak benda ni macam keluar kan. Dan terus macam masuk macam ni. So nampak aliran dia macam masuk macam ni. Okay. So yang utara ni kan keluar lah arah medan magnet dia tu. Okay. Yang ni pula adalah wire yang membawa arus. Iaitu katakan kita pakai DC, kadang-kadang kita ini adalah sini positif dan negatif lah. Maknanya pergerakan arus daripada positif ke negatif. Manakala daya dia, arah daya ialah bersudut tegak. Ni sudut tegak ni. Ni sudut tegak. Maknanya 90 darjah ke bawah. Itu yang katakan right angle tadi. Okay, right angle to the both current and direction. Maknanya yang antara kedua-duanya ni ada bersudut tegak ke bawah. Ke bawah sini pun katakan ini arah Ini arah daya. Okay, arah daya ni arah magnet. Okay, yang ni bersudut tegak macam ni. Dan katakan arus tadi pun dia turun bawah juga bersudut tegak. So right angle dengan daya magnet, medan magnet dan juga right angle dengan current. Okey. Tak faham, kena faham lah benda ni. Jadi sekarang nak cerita bagaimanakah arah daya tersebut, okey, macam mana terjadi. Terjadinya bila kita letakkan satu wire, okey, kita letakkan satu wire di tengah-tengah magnet kekal. Okey, magnet kekal, kita letak satu wire magnet kekal dan bagi kita letak wire tersebut dan kita alirkan satu arus dalam wire tersebut dan kita dapati akan wujud satu lagi daya magnet. Daya magnet ni bersudut tegak 90 darjah sama ada dengan medan magnet ataupun B ataupun arus. Okey, jelasnya tu. Okey.
Kita tengok sebelah. Apakah yang dikatakan dengan hukum tangan kiri Fleming? Okay. Okay, hukum tangan Fleming. Hukum tangan kiri Fleming, okay, digunakan untuk menentukan arah daya. Okay, ini dia punya kegunaan ni lah. Ini sekarang ni macam satu petua untuk mengingati. Okay, petua tangan kiri. Dia punya hukum ataupun tangan, hukum apa ni, petua lah. Hukum ataupun panggil petua. Okay, satu cara nak awak ingat pakai tangan lah. So, tapi saya beritahu kalau ada lah nanti final exam, jangan pergi tulis kat tangan. This is for right. And apa ni, gunakan hukum tangan kanan, satu lagi tangan kiri. Jangan tulis apa-apa kat tangan awak. Okay, jangan pergi conteng kat jari, jari ibu jari apa, jari telunjuk apa, jari hantu apa. Just kena ingat benda ni saja. Okay. On the current conduction inside the magnetic field. To work out the direction of force experience, we use Fleming. Okay, dia punya point dia. Yang pertama, your first finger. Your first finger ni adalah jari pertama. Jari pertama dia, kita point dia direction untuk magnetic field ataupun B. Tu jari kita, jari telunjuk kita ni. Okay, tunjuk ni menunjukkan arah medan magnet. Okay. Jadi medan magnet itu arah medan magnet iaitu pergerakan daripada utara kepada selatan. Saya padam satu kapal warna lain. Warna biru. Okey, maknanya pergerakan daripada warna lain hijau. Utara, hijau pun dah ada pakai. Ambil warna purple lah. Okey, ini utara. Ini selatan. Maknanya pergerakan medan magnet keluar daripada bar bahagian utara dan menuju ke selatan. Ingat balik yang saya lukis. Utara dan selatan. Okey, dibentuk macam ni lah. Okey. Okey, yang ni masuk. Okey, ingat ni masuk, yang ni keluar. Okey, dia keluar dan masuk. Sama sini kalau utara, dia akan keluar menuju ke selatan. Okey. Your second finger point the direction of conventional current. Okey, yang ni jari hantu. Jari hantu. Okey, dia menunjukkan arah. Okey, sekarang ni awak buat kat tangan awak, jari awak bentuk macam ni lah. Bentuk macam pistol tapi ada jari yang pistol tak buka macam ni, 90 darjah. So sini bersudut tegak 90 darjah. Iaitu arah conventional current. Arah arus ialah start daripada positif pergi ke negatif. Ini utara ke selatan, ini positif ke negatif. Bersudut tegak iaitu 90 darjah. Manakala ibu jari, the thumb points in the direction of thrust of force. Jadi ini menunjukkan arah daya. Kalau awak applykan hukum Fleming ni dengan gambar rajah tadi, macam mana tangan awak? Okey, maknanya arus tadi, daya di ke bawah kan? Okey, awak kena pusingkan jari awak lah. Macam mana? Pusingkan jari ni menghadap awak ke? Pusingkan jari awak ni macam mana? Yang atas tadi dia punya daya je ke bawah. Okey, kemudian tunjukkan macam mana arah arus. Arus macam mana, daya macam mana. Okey, cuba on kamera kejap, tolong buat jap. Ikut contoh. Kita nak tengok sekejap macam mana rupa bentuk. Onkan kamera. Silakan. Saya nak tengok awak buat macam mana. Menggunakan hukum tadi tu, awak masukkan tunjukkan contoh macam mana dia buat. Untuk tu. Arah macam mana. Okey, tangan kiri, daya mengalir ke bawah. Okey, yang jari telunjuk ni adalah medan. Medan ni boleh buat.
Okey, yang lain? Silakan yang lain. Roshan macam mana? Okey. Yang tu bersudut 90 darjah. Ikut jari hantu kena 90 darjah daripada ni lah. 90 darjah iaitu arusnya 90 darjah. Yang lain boleh buka tunjuk. So kalau nak lukis nanti masukkan exam kena tunjuk tangan ni. Okey, Suren Kiran silakan tunjukkan macam mana. Lupa bentuk dia. Boleh lukis? Boleh tunjuk tak? Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok. Okey, sambung balik. Okey. Okey, boleh ingat yang tangan kanan lain tangan kanan iaitu menunjukkan arah arus dan juga medan yang mana dia berputar ikut lawan jam, ikut arah jam. Okey. Macam mana okey, tangan jam betul lah. Okey, hukuman genggaman tangan ni menunjukkan arah medan magnet. Hukum tangan kanan, hukum tangan kiri untuk menunjukkan daya. Okey, dan medan magnet, daya dan juga arus. Iaitu jumpa arus kan. Okey. Okey, kita tengok katapult force. Katapult ni apa benda? Katapult ni kalau awak tengok ialah macam belantik lah. Belantik ni yang macam senjata zaman dulu ni. Kita tengok kalau abang nampak benda ni, katapult ni. Benda katapult ni. Ni katapult ni. Mesin ni apa? Zaman dulu ni tu yang kita bubuh batu untuk serang macam peperangan zaman dulu tu. Inilah dia panggil katapult lah. Okey. Macam ni, macam dia tarik. Tak ada misal gambar. Dia tarik macam ni, letak batu, letak macam apa peluru apa ke, kemudian dilepaskan macam meriam lah. Tolak tendang ke arah musuh lah. So dia panggil katapult lah. Okey, apa maksud katapult? Belantik ke bahasa Melayu ni apa dah? Saya tak ingat. Katapult yang tu lah, alat tu. Okay, when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, apabila satu konduktor pengalir yang membawa arus, okay, atau kabel macam biasa lah, yang ada current, yang ada arus di dalamnya, diletakkan pada medan magnet. Medan magnet ni mana yang tadi ada dua magnet kan, utara dan selatan. So kawasan region di antara kedua-duanya itu adalah kawasan medan magnet. Okay, magnet kekal dalam konteks magnet kekal, dua magnet yang berlainan kutub. Okey, yang berlainan kutub ataupun yang sama semua ni, di tengah-tengah dia adalah kawasan medan magnet. Okey, itu kawasan medan magnet Maknanya kalau macam tadi ada sini utara, ini selatan. So ini adalah kawasan medan. Yang tengah-tengah ni adalah kawasan medan magnet. So kita ni lah, ini kawasan medan magnet ataupun B. Medan magnet Ini adalah medan magnet. Dia sebenarnya kena lukis yang ada anak panah tu, maknanya ada petunjuk pergerakan. Tapi saya tunjukkan benda ni. Jadi sekarang ni dekat when a current carrying conductor is placed in magnetic field, maknanya kita letak satu kabel di tengah-tengah ni atau wire yang membawa arus. Letak wire yang membawa arus di tengah-tengah ni. The interaction between the two magnet field dan interaksi ataupun tindak balas di antara kedua magnet tersebut akan menghasilkan satu daya on the conductor dan menghasilkan satu daya pada konduktor tersebut yang dipanggil sebagai katapult force ataupun daya katapult. Saya nak cerita bahasa Melayu, katapult belantik ke apa? Ya, tengok ada tak perkataan belantik? Bukanlah belantik ni. Saya tak ingat bahasa Melayu yang alat benda tu. Kalau sesiapa tahu boleh beritahu saya dah. Alat tu macam lastik ke? Bukan lastik ni. Okey, tapi yang tu lah katapult lah. Okey, jadi wire yang membawa arus elektrik.
Maknanya kat sini cerita kita wire yang ada arus lah. Diletakkan di antara dua magnet. Yang kita tahu bahawa bila dua magnet diletakkan dalam satu kawasan, akan menghasilkan satu medan magnet. Ataupun B ya. Okay. Menghasilkan medan magnet. So, bila kita alirkan arus, kita onkan, kita lalukan arus dan kita dapati bahawa arus dan juga medan tersebut akan menghasilkan dipanggil satu daya. Daya pada kontak tersebut, daya pada pengalir tersebut yang dikenali panggil daya catapult force. The strength of the force, kekuatan daya tersebut, kekuatan daya catapult ni boleh ditingkatkan, can be increased dengan increase the current dan kita naikkan arus elektrik dia. Kita naikkan arus atau kita gunakan stronger magnet. Okay, maknanya magnet yang lebih kuat lah. Okay, magnet yang lemah ni macam magnet dalam peti sejuk semua tu lah. Okay, dia ada satu magnet yang kuat. Biasanya orang pasang dekat motor ni. Sekejap saya cari apa magnet. Magnet magnet back tank. Benda saya tengok lagi. Yang tank magnet. Tank magnet. Okey, motor-motor besar, diorang kadang tak ada bakul kan, pun tak ada bakul. Dan kadang dia tak pasang tong, dia akan pasang satu bag, contoh macam ni. Okey, bag sini dilekatkan pada tangki minyak hadapan tu. Motor-motor yang tangki minyak depan lah, bukan terbawa dekat bawah seat. Okey, motor-motor besar je lah kan. Jadi dia letak satu kawasan tambahan. Jadi bag ni dia tak lekat. Dia tak ikat. Pada bodi motor. Dia cuma letakkan dekat bahagian ni ada satu magnet. Magnet yang bulat ya. Yang kuat. Okey, magnet yang kuat yang boleh melekat pada bahagian tangki minyak motor ni. Okey. So magnet ni kuat lah. Dia bukan macam magnet betul sejuk. Kalau dah dia masuk dalam, dia ada tersimpan dalam bahagian dalam bag ni, dekat sini lah, kawasan kat sini. Okay, ada dua biji kat sini. Jadi bila dia lekat lah kat sini dan awak boleh bawa motor ni laju, tak ada masalah. Sebab kekuatan magnet. Okay, kalau nak buka just tarik kuat-kuat lah, rentap sikit ni, dia tercabut lah benda ni. Tapi agak kuat lah benda ni pasal benda ni tetap bahagian depan. Biasanya bag yang kita gunakan ialah bag jenis yang kalis air lah. Kalau hujan tak ada apa semua ni. Okay, macam kat sini dia ada boleh letak phone ataupun tab lah. Kalau nak letak GPS dan sebagainya. Okay. Kalau magnet yang macam peti sejuk tu, memang tanggal lah. Saya tengok ada magnet. Okay. Dia panggil tank magnet lah. Tak ada tunjuk. Magnet dia magnet bulat memang ni. Satu lagi magnet speaker pun boleh letak. Speaker kan kat belakang tu. Okay, kita tengok sekejap. Speaker. Okay. Magnet speaker pun boleh tahan kuat juga ni. Kat belakang ni kan. Okay. Tapi tak sekuat yang tadi tu lagi kuat lah. Sebab apa, kalau buat letak benda tu, katakan magnet tu saja, katakan ini dalam bag kan, dia tak tunjuk dalam magnet dia, tunjuk. Kalau magnet tu saja awak letak kat besi, memang nak cabut balik tu memang agak kuat lah benda tu. Memang ni lah, sebab dia letakkan dalam, ini pun magnet ni pun dia letakkan dalam bahagian bag ni. Contoh macam ni. So magnet tu berada kat dalam kawasan ni lah ataupun bawah dia. Jadi boleh tanggal lah. Tapi kalau semata-mata magnet tu letak dekat tank, memang awak susah nak tanggalkan dia. Memang susah. Okay. Hati-hati kan. Itu. So ini saya tunjukkan magnet, kekuatan magnet lah. Bukan sama sebab magnet. Magnet yang biasa yang budak sekolah ni, jangan boleh angkat. Habis-habis tu paper clip tu boleh lah angkat 1, 2, 3 berapa je. Tak banyak kan. Okay, berbanding magnet ni memang kuat lah. Ni magnet kekal. Okay, dia magnet kekal dan agak kuat. Satu lagi panggil
apa nama istilah dia tu. Untuk magnet tu pun kuat. Ataupun dekat dalam hadis pun ada. Kita tengok sekejap. Magnet in hadis. Ada tak? Hard drive hadis ni. Okay, dalam ni pun ada ni nama dia neodymium. Ini yang magnet yang kuat ni. Neodymium. Okay, okey yang ni neodymium. Okey. Ni magnet yang ni agak kuat sebenarnya ni macam ni. Biasa yang magnet ni saya rasa buat dalam untuk tank tadi tu. Ni besar kecil okeylah, yang jenis yang besar. Dia bukan besi yang macam hitam yang kita selalu belajar ni. Okey, yang ni berwarna ni dipanggil neodymium. Okey. Jadi kembali kepada nota ni, jika kalau kekuatan daya tersebut kita boleh tingkatkan dia dengan cara meningkatkan arus ataupun menggunakan magnet yang lebih kuat lah seperti neodymium. Okey, kita kekuatan daya tu. Okey. So tengok gambar rajah ni. Okey. Ini kata profil dia, current carrying conductor. Yang ni adalah kabel kita pandang pada bahagian kabel tu sendiri, pada pandangan hadapan ataupun ni. Yang kalau awak tengok pada gambar rajah yang ni, kita pandang mana pula tadi. Okey, jadi kita pandang pada sudut 3 dimensi. Okey, 3D. Okey, yang ni kita pandang pada sudut 2D maknanya pada pandangan magnet dan juga kabel. Ini adalah kabel yang membawa arus tadi. Okey, ini kabel maknanya dia datang menghala pada kita. Okey, so dayanya ada kat atas. So tengok kalau awak tengok macam ni, daya mengalir ke atas, maknanya ibu jari kita ni menghala ke arah atas. Okey, yang jari telunjuk ni adalah daya magnet. Okey, pusingkan jari awak macam ni. So sekarang ni awak nampak kalau awak tengok gambar rajah ni dengan juga bentuk tangan Fleming awak tu, awak seolah menunjukkan tanda macam piston ni menghala ke kanan. Okay, maknanya B yang first ni ialah direction magnetic field daripada north ke south, dan yang jari telunjuk ni menghala kepada diri sendiri. Betul tak? Kalau awak buat betul lah, ikut gambar rajah ni, maknanya daya kita menghala ke atas, itu ibu jari tunjuk ke arah atas. Okay, jari kita ni kita tunjuk daripada north to south, maknanya utara kepada selatan. Jadi utara kepada selatan. Maknanya jari awak ni seolah dia macam ni. Okey, tunjuk jari je ni. Okey, macam ni. Okey, macam tu lah. Awak buruk tulisan. Seolah awak tunjuk macam ni. Okey. Seolah tunjuk macam ni. Daripada sini-sini. Lebih kurang Okey. 4.4. That's one. Force between two current carrying conductor. Okay, daya di antara dua konduktor, dua pengalih. Okay, bagaimanakah? Yang ni kalau ada satu pengalih. Maknanya satu pengalih ni. Tapi kalau kita tengok pula macam mana kalau dua pengalih, okay, yang diletakkan secara close, rapat antara satu sama lain. Bagaimanakah daya dia yang terhasil daripada konduktor tersebut? When two current carrying conductors are placed close to each other, a force will be generated between them. Dan bila kita ada dua pengalih yang diletakkan secara berhampiran, dua ni, dan kita dapati mereka juga akan menghasilkan daya. Daya boleh mempengaruhi yang satu lain lah. Jika current kedua-dua konduktor tersebut mengalir pada arah yang sama. Contohnya yang pertama, current in the same, maknanya daripada bawah sini positif ke negatif. Maknanya pergerakan arus dia ke atas lah, daripada bawah ke atas. They will attract to each other. Maknanya dia akan tertarik antara satu sama lain. Okay, tertarik satu sama lain. Okay, macam terbalik ni. Whereas the current will opposite direction, manakala bagi yang opposite direction, yang
bertentangan, dia will be repeal dan dia akan menolak. Biasa yang gambar rajah ni. Ayat ni tak betul sebenarnya. Cek balik ayat ni. Okey. Kalau tengok sini dia akan sentiasa menarik ni. Kalau yang same opposite direction dia akan sentiasa menarik. Tapi kalau same direction ni dia sentiasa menolak. Tu sebab awak nampak ada gap dekat sini. Yang ni nampak dia macam menarik. Okay. So ayat kat sini kena perbetulkan balik dia. Okay. Okay. Habis bab sains. Subjek dia pun dah habis. Okay. Seperti yang saya maklumkan, sekarang ni selepas daripada habis daripada topik ni, saya nak beritahu yang awak ada hutang saya, iaitu lab work 3. Okay, yang masih berhutang. Kemudian kuis dah buat 2, so ada kuis yang tak bagi kuis 3 dan kuis 4 serta test 2. Okay, yang ni yang masih belum lagi buat. Okay, untuk lab work 3, saya tengah berbincang dengan penyaras diploma ataupun dengan seorang pensyarah lagi. Saya bercadang nak buat satu assignment khas untuk menggantikan lab work 3. Lab work 3 ni adalah berkisar tentang Lita series lari. Okay. Lita series lari. So, kalau nak buat lab tu memang kena masuk lab lah. Kena buat sambung perintah dan sebagainya. Tapi saya bercadang nak gantikan lab work 3 ni dengan 3 ataupun 4 soalan yang berkaitan dengan Lita series lari. Dan saya minta benda ni awak buat. Benda ni masih dalam perbincangan saya lagi. Saya belum muktamadkan lagi. Saya akan propose saya punya soalan tu dekat penyelaras. Saya minta macam manalah pandangan dia. Kalau boleh bagi, saya akan proceed pada minggu hadapan. So nanti insyaAllah pada hari Selasa kalau jadi, benda ni saya akan bagilah dalam buat lah. Saya minta awak buat berdua macam hari tu buat lab kan. Soalan pun sikit, buat berdua. Kemudian kuis 3 ialah merangkumi pada bab 3. Okay, yang ni saya cadang nak buat pada hari Selasa hadapan. Selasa jam 5 petang lah macam biasa. Dan 15 minit nanti awak hantar dalam ini. Okay, saya bagi chance lah awak nak study pada hari Selasa nanti. Yang ni insyaAllah cadangnya, ini adalah berempat-empat. Bab 4 ialah bab magnet lah. Yang baru kita belajar ni. InsyaAllah pada hari Khamis depan. InsyaAllah Khamis depan. Kita ambil pukul 5 lah supaya awak boleh dah ready. Dan test 2 ni kemungkinan kita akan buat pada minggu satu lagi. Iaitu minggu depan hari Selasa 10, Khamis 12. Lepas tu test 2 kemungkinan pada hari Selasa iaitu pada 17 lah. Kemungkinan rancangan saya adalah pada 17 hari bulan 11. Okay. Dengan siap semua ni maka siap lengkap PB. Dan ada hutang lagi kawan awak tak hantar lagi lab work 1. Saya harap yang mendengar tu faham lah kot. Okay, tolong hantar lab work 1. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, kalau nak boleh buat ujian kaji balik, awak study balik total video-video saya yang lama. Daripada tu saya dah kumpulkan dalam ada dalam Vikas saya, Azizul Vikas. So boleh tengok kat situ balik, study. Saya pun tak dapat nak beritahu lagi macam mana bentuk final exam. Sebab apa tak ada lagi macam tak ada result lagi, tak ada keputusan lagi sama ada final exam ni akan dibuat tidak. Kalau tak buat, kemungkinan dia akan buat satu ujian secara online jugalah. Okay, itu satu rezeki kat awak lah. Macam saya lepas macam mana nak study macam tu lah. Keluar, untung kat awak lah kan. Jadi time tu memang masa akan ditekankan. Yang ni pun awak hantar kuis 2 pun lewat 1 jam. Just pada masa tu tidak ada excuse lagi dah. Lambat memang tidak diterima. Umpama macam awak make final exam, awak tak hantar pada pengawas pada ketika itu.
Okey. Saya rasa itu saja. Lain-lain nanti saya akan bincang dalam grup. Okey, contoh macam layout 3 ni kalau okey saya akan bagi. Kalau okey sekarang ni saya akan bagi, tengoklah kalau saya bincang dulu mungkin petang ni ke esok saya bagi. Benda ni kena buat sebelum waktu kelas lah. Minggu depan. Okey. Untuk itu kita berhenti kat sini. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi video minggu depan. Bye bye semua. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama-sama.